Saya Nur Izzati binti Lokman, wartawan Majalah 3. Bingkisan pilihan saya untuk tahun 2021 ini adalah berkaitan dengan Badan Uniform Angkatan Tentera Malaysia bertajuk Predator Darat. Predator Darat ni sebenarnya adalah mengisahkan tentang ketubukan 10 Brigade Para, iaitu salah satu pasukan elit di dalam Tentera Darat Malaysia. 10 Brigade Para, ketumbukan utama dalam pasukan atur gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia. Kesiagaan pasukan elit payung terjun Tentera Darat ini membolehkannya menangani sebarang bentuk ancaman dan krisis dalam maupun luar negara, di darat, laut dan udara dalam jangka masa yang pantas. Terdapat dua latihan yang saya telah ikuti, iaitu eksersis para predator di Bera Pahang dan juga eksersis gerak pantas di Besut Terengganu. Selaku pasukan elit payung terjun Tentera Darat, penguasaan terhadap operasi udara atau airborne operations dan latihan penerjunan tempur menjadi fokus utama latihan 10 Brigade Para. Sebagai seorang wartawan, untuk merakamkan tugasan Predator Darat ni bukan mudah ya, sebab semasa rakaman dilakukan ni, kita sebagai wartawan dan juga kru produksi perlu bergerak sama pantas, sama cepat dengan pasukan 10 Brigade Para ini untuk memastikan kita dapat capture momen-momen yang dilakukan oleh pihak 10 Brigade Para. Sebab tiap yang berlaku tu hanya sekali je, tak ada lagi dah ulangan. Jadi kalau kita terlepas, kita tak akan dapat. Kehebatan ketumbukan tindak pantas 10 Brigade Para tidak dapat disangkal. Selaku pasukan atur gerak cepat ATM, tahap kompetensi elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat bukan hanya diuji pada anggota, malah turut melibatkan keupayaan dan kesiagaan aset-aset yang dimiliki ketumbukan ini. Demi memastikan keutuhan organisasi, kelangsungan misi dan kesiagaan, pasukan Beret Merun sentiasa berada di tahap tertinggi setaraf pasukan elit dunia. Saya harap dengan penghasilan dokumentari Predator Darat ini dapat memberi dan membangkitkan semangat anda semua untuk lebih mencintai negara, rasa keperwiraan di dalam hati kita semua untuk sama-sama bergabung dan menghargai jasa-jasa frontliner kita yang sentiasa bersiap siaga untuk mempertahankan keselamatan dan keamanan negara. Pasukan sayap berdarah, berbekalkan jiwa dan semangat juang yang kental, terus mara ke hadapan. Demi tugas yang diamanahkan, tiada misi terlalu sukar dan tiada pengorbanan terlalu besar untuk disempurnakan. Saya Nur Aisyah Alisuna Ramli, wartawan Majalah 3. Cik Kiah gergasi 7 meter. Kisah ini menceritakan tentang seorang individu ni yang mempunyai kasih sayang yang sangat mendalam terhadap haiwan eksotik, iaitu ular sawa batik. Kampung Titi Teras, balik pulau, Pulau Pinang. Di rumah yang tampak serba sederhana ini tersimpan 6 ekor haiwan berdarah sejuk. Muhammad Rizwan Abdullah Zawawi atau mesra dengan panggilan Abe Awe. Bagi anak jati Kelantan ini, memelihara ular sebagai haiwan peliharaan menjadi satu terapi diri.
Kiah pula adalah ular sawah batik betina yang pertama dipelihara oleh Abel Aweh sejak 16 tahun lalu daripada keluarga Myliopython reticulatus atau reticulated python. Difahamkan, Kiah adalah spesies ular sawah batik terbesar di Asia. Antara cabaran yang saya ingat waktu tu, ketika liputan, Cik Kiah waktu tu tengah proses bersalin kulit. Jadi mood dia tak berapa okey. Jadi waktu kami buat rakaman tu, dia asyik nak serang kami. Saya dengan kameraman saya lah waktu tu. Jadi agak bahaya sikit. Adalah kameraman saya waktu tu tengah record ular tu dalam hutan. So bila ular ni, dia dalam hutan dia memang dengan dia punya alam lah, dia sebati dengan alam, dia semakin agresif. Jadi waktu tu hampirlah juga ular tu macam buka mulut dia, lepas tu nak serang kameraman saya. So last kameraman saya bagi kamera tu dekat Abel Aweh ni untuk record ular tu. Waktu tu lah yang saya ingat. Jadi agak mencabar dan rakaman tu agak limited lah untuk kami sebab yelah mood ular kan agak bahaya. Walaupun kami nak kongsikan cerita yang menarik ni pada umum, tapi keselamatan kru ketika rakaman kami perlu utamakan lah. Ni mai. Pada awalnya kan saya memang ada fobia yang sangat ketara lah terhadap ular. Walaupun tengok dekat skrin pun saya memang akan baling phone tu. Tapi lepas saya buat liputan ni, ketika rakaman, saya diberi peluang untuk lebih dekat dengan ular yang memang waktu tu memang sangat takut. Tapi Abel Aweh ni dia mengajar saya lah untuk mengatasi takut saya pada ular dengan cara yang betul lah. Jadi sepanjang 3 hari penggambaran ni memang saya dah boleh atasi fobia saya terhadap ular. Abang nak kat kepala dah. Okey dah. Deh. Kepala dia kat mana? Ni dengar bang. Okey Okey, beritahu berat juga. Lepas liputan kisah Cik Kiah ni, saya perasan cara saya pandang ular dah berbeza dengan sebelumnya. Macam walaupun kucing yang manja, anjing yang comel, tapi ular yang berbisa ataupun nampak menggerunkan pun sebenarnya perlukan kasih sayang daripada kita juga. Semoga langkah Rezwan yang mungkin tampak kecil ini dapat melahirkan masyarakat yang bersikap penyayang terhadap semua makhluk Tuhan, termasuklah spesies yang melingkar ini. Hai, nama saya Zeri Francis. Saya wartawan Majalah 3. Baik, bingkisan pilihan saya ialah artisan bongkah wajah yang mana menceritakan mengenai seorang individu yang berasal dari Rompen, Pahang yang menghasilkan karya menggunakan Rubik Cube. Menariknya mengenai saudara Zabli ni, walaupun kerjaya dia berkaitan IT, tapi minat dia tu ialah sesuatu yang jauh daripada bidang kerjaya dia. Yang mana dia mempunyai minat untuk menghasilkan karya menggunakan Rubik Cube. Setiap bongkah kecil ni dia akan susun mengikut kombinasi warna yang tertentu, kemudian diatur mengikut jumlah Rubik Cube yang tertentu hingga menjadikan sebuah potret secara keseluruhan. Asalnya saya tengok satu TikTok daripada orang Rusia kan. Dia ada buat potret menggunakan Rubik Cube. Saya rasa saya macam boleh buat. Cabaran melakukan bingkisan ni dia ada pelbagai. Tapi yang paling ketara ialah waktu buat editing. Sebab waktu kita buat penggambaran tu, kita suruh dia buat balik potret tu. Cara kerja Zabli ialah dia buat satu-satu, dia susun-susun, lepas tu baru dia letak dekat frame. Itu yang apa yang dia buat, apa yang kita shoot, realitinya. Tapi bila kita dah preview, baru kita perasan potret itu ialah potret Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang mana tak elok, tak manis dan tak sesuai untuk potret tu kita gambarkan, kita keluarkan dekat TV, duduk atas lantai. Itu menjadi cabaran kepada saya sebenarnya. Sebab ada sesetengah ataupun 2-3 shot dia tunjuk macam mana nak menggerakkan, nak menjadikan kombinasi yang betul untuk disusun dekat potret tu. Tapi waktu dia tunjuk tu termasuk sekali dengan potret Agong. Jadi dia tricky sikit lah kat situ untuk kita nak betulkan shot tu, untuk kita sampaikan apa yang dia cuba ceritakan tu dengan apa yang kita nak paparkan dekat TV tu.
Ke belakang, ke kanan, undur balik dan kuning dah ada dekat bahagian bawah. Kita buat saja dapatkan bentuk yang sama. Kita letak di posisi dia dan benda ni kita nak letak di frame. Daripada foto dijadikan lakaran, asalnya bongkah kini menjadi gambaran. Potret Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akhirnya sempurna. Kepada mereka yang telah menonton bingkisan mengenai saudara Zabli ni, yang mana dia menghasilkan potret menggunakan Rubik Cube, saya mengharapkan mereka turut mendapat satu gambaran ataupun dimensi baru dalam melihat sesuatu benda. Zabli sendiri, dia melihat Rubik Cube ini, alat mainan tangan ni, sebagai sebuah hasil karya yang menjadi potret yang lengkap. Dan seperti itu juga saya mengharap bahawa saya melihat sesuatu benda itu dari perspektif yang baru, supaya kita tidak hanya kongkong kepada sesuatu perkara, sesuatu benda sebagai itu saja. Kreativiti itu sesuatu perkara yang subjektif. Tapi apa yang penting ialah kesungguhan dan daya usaha. Macam trial and error. Selagi kita tak cuba, selagi kita tak rasa kegagalan, kita tak akan tahu di mana silap dan macam mana kita nak betulkan sesuatu perkara itu. Kita tidak haruslah melihat sesuatu perkara itu sebagai itu saja. Jangan terlalu jumut. Yang penting ialah terus untuk mencuba dan melihat sesuatu perkara itu melalui perspektif yang berbeza dan cuba untuk berfikir di luar kotak. Wajah-wajah ikon negara dipamer sebagai potret hasil susunan ratusan bongkah Rubik's Cube. Semoga usaha seperti ini terus menjadi inspirasi kepada artisan muda yang mahu berevolusi dengan bakat yang dimiliki. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Nama saya Christine Lee Mei Chin dan saya penerbit Majalah 3. Bingkisan yang ingin saya kongsikan adalah mengenai episod Kita Masih Belum Menang. Liputan ini mengenai keadaan COVID-19 negara yang begitu membimbangkan pada ketika itulah, iaitu pada bulan Mei dan Julai. Kami sempat buat 2 episod di mana kita tunjukkan keadaan pesakit COVID-19 dari kategori 1 hingga 4 dan yang meninggal. Sebenarnya Majalah 3 dah pernah dari awal lagi pandemik ni melanda negara, dah cuba untuk buat liputan sehingga ke peringkat yang kita masih belum menang ni. Tetapi ada kekangan yang mana KKM tak bagi sebab mungkin isu keselamatan. So, media-media lain masa tu semua kalau perasan semuanya hanya dapat buat macam orang kata bukan secara mendalam. Tapi Majalah 3 kemudian dapat diberi peluang secara eksklusif masuk ke dalam bahagian-bahagian yang memang susahlah untuk dapat kita buat liputan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan dan kru yang terlibat seperti Hairul, Amirul, Azahar, Haji, Rafi, Zaimi, Syafiq dan juga Mutalib lah yang bersama-sama membuat liputan yang sangat berisiko ni. Liputan ini melibatkan Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur dan juga PKRC MAEPS. Saya ingat lagi masa kali pertama kami menerima tugasan ni, memang perasaan takut tu memang tak boleh dinafikan lah. Sebab kita sedangkan berada di luar pun kita dah takut dengan penyakit ni. Ini sedangkan kita nak jejak kaki ke memang yang tempat yang memang dah penuh dengan pesakit ni. Kami kemudian menjadi yakin untuk buat liputan di kawasan zon merah hospital ni semua apabila doktor dan jurawat memberi jaminan bahawa keselamatan semua akan terjaga. Cabaran dia, dia banyak bermain dengan emosi juga. Kita kena kawal. Sebabnya contoh di Sungai Buloh, saya membuat liputan di ward pediatrik kanak-kanak. Ada seorang bayi ni, kami tidak sempat merakam proses pembedahan dia dikeluar dari ibu dia, tapi kami sempat tengok dan rakam cara dia dirawat oleh pakar lah. Dia hanya sebesar 2 tapak
tangan kita dengan berat dalam 700 gram. Memang merah sangat. Bayangkan doktor dengan peralatan macam gunting semua tu nak selamatkan nyawa dia, tapi dia dalam keadaan yang sangat kecil. So kita memang sangat kesian lah. Tapi macam semua benda tu kita kena ketepikan dan kita perlu, orang kata, kena rakam momen tu untuk dikongsikan orang ramai untuk sedarkan bahawa nyawa tak kisah yang kecil sampai ke yang tua, semuanya orang kata di saat yang bila-bila masa boleh ditarik kalau kita tak berwaspada dengan penyakit ni. Yang saya dapat pelajari dari membuat liputan ini adalah ada dua perkara. Satu tu saya nampak dalam orang kata perpaduan dalam membuat sesuatu perkara yang sangat besar. Di mana kalau dulu saya kecil-kecil, saya duduk di kampung. So masa kecil-kecil kita nampak tak ada perbezaan pun. Baik banyak kaum boleh macam bercampur semua. Lepas tu cuma bila meningkat dewasa tu saya nampak perpaduan tu semakin pudar. Tapi bila buat liputan ni, saya nampak tanpa mengira bangsa, kita boleh bersatu hati berjuang, dan saya harap perjuangan sebegini dapat diteruskan walaupun pandemik ini berjaya dilenyapkanlah. Perkara kedua yang saya dapat pelajari adalah nyawa tu sangat bernilai, terutama dengan orang yang kita sayang. Jadi setiap saat tu sangat penting untuk kita luangkan bersama keluarga. Sebab bila-bila masa saja nyawa kita boleh diambil. Nama saya Khalid Shahzada bin Manja. Saya wartawan Majalah 3. Bingkisan pilihan saya ialah bingkisan bertajuk Kita Masih Belum Menang yang disiarkan pada 17 Mei 2021. Bingkisan ini merupakan episod pertama dalam trilogi mengenai COVID-19 yang diterbitkan oleh Majalah 3 dengan kerjasama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tahun 2021. Kru Majalah 3 turut baru-baru ini mendapat kebenaran khas untuk memasuki zon merah yang menempatkan pesakit kritikal wabak ini. Sejak Oktober tahun lalu, Hospital Sungai Buloh telah diwartakan sebagai hospital khas untuk merawat pesakit COVID-19. Dalam sanubari saya ketika mendapat perkabaran bahawa saya ditugaskan untuk melakukan tugasan ini, ada sedikit kebimbangan, tapi selepas berbincang bersama rakan-rakan penerbit Majalah 3 dan ahli keluarga saya mendapat satu semangat untuk sama-sama membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi di wad unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh itu. Bila ajal sudah memanggil pesakit COVID-19, panggilan video menjadi wadah akhir insan tersayang, melempiaskan ucapan selamat tinggal. Benda paling utama yang memberikan kesan kepada saya ialah apabila saya dan juru kamera menyaksikan sendiri seorang pesakit tahap 5 ditarik nyawanya oleh Ilahi di hadapan mata kami. Kami dapat lihat nafas-nafas terakhirnya dan panggilan terakhir kepada pihak keluarganya yang kami dapat dengar dengan jelas kerana jururawat di sana menggunakan panggilan video dengan menggunakan speaker telefon. Pesakit yang meninggal itu usianya lebih kurang ibu bapa saya. Jadi benda itu memang meninggalkan kesan yang sangat besar kepada diri saya ketika itu, kerana saya terbayang juga kalau sesiapa yang saya kenal, ahli keluarga atau rakan-rakan ataupun sanak saudara terjadi sebegitu, mungkin saya pun akan berada dalam kesedihan seperti ahli keluarga yang saya lihat melalui
panggilan video terakhir mereka itu. Sejak 2 minggu lalu, kemasukan kes kritikal ke ICU di seluruh negara meningkat sebanyak 44% berbanding sebelumnya. Sebanyak 22 hospital COVID-19 mencatatkan kadar penggunaan katil ICU melebihi 70%. Malah, ada juga yang sudah mencapai kapasiti 90%. Jika anda semua menonton bingkisan Kita Masih Belum Menang ini 10 tahun dari hari ini, apa yang saya harapkan ia mampu menjadi satu lipatan sejarah yang dapat sama-sama kita telusuri dan pelajari. Kita rakyat Malaysia dah berjaya mengharungi cabaran yang maha dahsyat ini dengan kerjasama semua pihak, daripada pihak kerajaan, kepada pihak swasta, kepada masyarakat. Saya harap kita dapat belajar daripada sejarah, kerana mereka yang tidak belajar daripada sejarah itu akan mengulangi kesilapan masyarakat lampau.